Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bi syafaatin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina wa hummatina wa ma hawa wa ila syahiril malaikati muqarrabin al ghaib wal anbiya wal auliya wasyuhada wasiddiqin. Semua ibu bapa kita, isteri, anak-anak, suami kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, nenek moyang keturunan kita. Alil kubur al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan semua sekalian alam makhluk-makhluk Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan, iaitu daripada kita di alam roh, daripada Nur Muhammad, daripada sekalian alam yang pertama Allah jadikan hingga yang penghujung. Semuanya di bawah pentadbiran Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita diberi pengetahuan di sisi Allah bahawasanya hidup kita ini adalah hidup yang menceritakan tentang diri Allah yang Maha Hidup, yang Maha Esa. Bukan menceritakan hidup kita ataupun kita ni ada. Alhamdulillah, di awal mukadimah memang selalu kita akan ucapkan bahawa kita ini sebenarnya adalah bila kita dah kenal diri kita, kita ni binasa. Yang ada adalah esa, keesaan Allah sekalian alam ini. Hingga semuanya Allah gulungkan kembali apa yang telah Allah jadikan. Sekalian alam ini Allah gulung balik, Allah hilangkan kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada binasa, dan Allah yang sebenarnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tetap kekal dalam keadaan keagungan dan kemuliaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenar hakikatnya yang kita harus dudukkan supaya benar-benar keakuan diri kita ini mati sebelum datang mati yang sebenar. Kerana itulah barzah pemisahnya di alam barzah. Kita hadirkan dulu alam barzah, kita lalui alam barzah sebelum kita ini melangkah ke alam-alam yang lain.
Maka alam yang kita tempuh ini sebenarnya harus melepasi alam barzah supaya kita sampai kepada alam jabarut, alam malakut, alam apa pun sekalian alam ini, supaya kita sampai kepada pemilik sekalian alam, iaitu alam ahada, iaitu ahadun ahad. Tidak ada lain, dialah yang mengesahkan dirinya tunggal, tidak ada yang lain. Disitulah matlamatnya. Jangan ingat lagi batang tubuh kita ada lagi. Sekiranya masih lagi kita mengingat ada lagi dirian kita, maka kita belum lagi sempurna mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari Allah. Apabila kemuncak kita mengenal diri kita adalah Allah sendiri memandang kita dengan pandangan kasih sayang, iaitu Allah mematikan, Allah meleburkan kita benar-benar. Kerana Allah lah yang boleh membuangkan benar-benar keakuan diri kita. Bagi di kemuncaknya di situ yang kita harapkan rahmat Allah adalah Allah dengan kekuasaannya menyentap keakuan diri kita hingga mati tak ada kita. Beradalah kita di alam pemisah, alam barzah, di mana pemisah alam barzah itu adalah alam ahadah, mana pisahnya kita daripada sekalian alam ini, leburnya sekalian alam yang tetap kekal awal wal akhir wal zahir wal batinu, sejak azali dan abadi, hanyalah wa yabqa, iaitu wajah Allah yang Maha Esa pun. Baru kita tahu selama hari ini bahawasanya kita tidak pernah ada. Jangan lagi rasa ada lagi, sebab kita tak pernah ada. Dan Allah telah sentap, Allah telah rengup, Allah telah mematikan kita dengan tangan kekuasaan kita. Bukan malaikat, bukan siapa-siapa, tetapi Allah lah sendiri dengan rahmat dan kasih sayangnya memandang kita hingga kita lebur. Kerana kuatnya cahaya pandangan Allah, lebur kita seperti Nabi Musa. Pandangan cahaya Allah, dilihatnya tadi lebur Nabi Musa. Di waktu itulah jiwa Nabi Musa telah dileburkan Allah hingga hilang ada keakuan dirinya benar-benar. Kemudian dihidupkan kembali, baru dia mengerti hidup ini adalah kisah-kisah cerita Allah. Maka di dunia inilah yang harus kita mendapati yang dikatakan rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya di dunia ini kita tidak merasai, kita tidak dapat, maka wa na'udzubillah, kita berada di dalam bisu'il khatimah, dalam keburukan, dalam kehidupan, apatah lagi nanti apabila mati yang sebenar mati datang menjemput kita pada setiap diri-diri manusia. Maka mereka inilah dipanggil orang yang berada dalam kerugian. Semasa hidupnya dia tidak mendapat rahmat, iaitu mati sebelum mati. Mereka dalam kehidupan merasakan dia itu hidup. Maka inilah kemalangan yang paling berat menimpa kepada manusia sekiranya dia tidak kenal diri, tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah harus kita kembali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali dengan tidak akan kembali lagi, iaitu yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Kerana semua sekalian alam ini berasalnya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyatakan keesaan ketunggalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya banyak yang Allah jadikan untuk merabunkan kita, untuk menjadikan hijab kita dengan Allah. Tidak sekali-kali Allah menciptakan sekalian alam ini sia-sia, melainkan semuanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada Tuhan menciptakan engkau sekalian yang ada ini. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tidak ada yang batil, tidak ada sia-sia. Semuanya menyatakan Allah. 7 lapis langit, 7 lapis bulan, bintang, matahari, planet-planet yang berjuta-juta, dan sekalian alam berlapis-lapis yang kita tidak tahu besarnya sekalian alam ini, yang makin lama makin membesar seperti ditiup oleh belon, kata Rasulullah. Alam sekalian alam ini makin lama makin besar, makin lama makin besar. Sejak dia mula dijadikan sekalian alam ini, dia membesar, tidak pernah kuncup kecil. Bayangkan besarnya sekian alam, dan Allah mengatakan sekalian alam ini kujadikan semua dalam isinya, termasuk malaikat-malaikatku yang berjuta-juta, dan belaga antara dia dengan dia akan jadi malaikat yang lain. Maka itu semua adalah dari Allah, menyatakan Allah tidak lain, untuk mengesahkan Allah. Jangan dipandang yang lain, melainkan kita memandang siapakah yang menjadikan para malaikat yang banyak itu. Juga para nabi, manusia, jin, apa saja makhluk Allah, termasuk iblis, semuanya
kejadian yang dijadikan oleh Allah untuk menjatuhkan kebijaksanaan Allah, untuk menceritakan dalam sekalian alam ini betapa indahnya, sempurnanya cerita-cerita Allah. Ada baik, ada buruk, ada yang tinggi, ada rendah, ada sedih, ada yang berasa gembira. Begitulah seterusnya apa yang kita lihat dalam filem-filem. Kalau filem itu ada yang baik, tak ada yang buruk, maka filem itu tidak akan laku, tidak akan dapat dilihat oleh manusia. Maka itu Allah Maha Sempurna. Dia menjadikan tinggi dan rendah, surga dan neraka, dan semuanya berlawanan untuk mencantikkan sekalian kehidupan kita, supaya kita hanya duduk mengesakan Allah, kerana cerita-cerita itu untuk menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham semuanya? Alhamdulillah. Duduk di situ terus, jangan berpindah-pindah lagi. Khalidina fiha la yabghuna anha wala. Di situlah Allah Taala kata, bila dah sampai kepada alam ahadah, kemuncak mengesakan Allah, maka kita tidak akan berganjak, kerana di dalam tu lebih tinggi darjat dia, lebih sedap, lebih nikmat daripada surga. Apa surga pun yang paling tinggi, lebih nikmatnya tinggal di dalam alam ahadah, kerana di situ lebih indah, lebih bahagia, sebab tiada lagi ada keakuan diri, melainkan dialah asyik mengesakan dirinya. Jangan dicari lagi batang tubuh kita. Di situlah matlamat dia sebenar. Tauhid dinding zat. Jangan kita tauhid berhenti di sifat pun tak sempurna lagi. Mesti harus sampai ke dinding zat, hingga seperti tak ada nampak apa pun. Cahaya pun akan meliputi kita, lenyap kita, hangus kita, hancur kita, hingga tenggelam, hingga yang nyata benar-benar dia. Itulah nikmat yang tak dapat diucapkan. Kalau syurga pun tak dapat diucapkan nikmat, apatah lagi pemilik syurga itu apabila kita ditenggelamkan oleh Yang Maha Esa dalam keadaan kita ini dileburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, dia leburkan kita demi kasih sayang rahmatnya. Bukan kesakitan, bukan diberikan kepada kita ini kesusahan, tetapi itulah matlamatnya yang harus kita, yang dikatakan wal asr, demi masa. Manusia itu harusnya setiap saat dan detik mengesakan Allah, membuangkan keakuan-keakuan diri. Di situ manis yang tiada pahit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak ada yang lebih manis lagi. Syurga pun tak dapat menandingi ya nikmat yang berada di sisi di mana ditenggelamkan Allah, hilang keakuan diri kita. Dialah menyembah diri dia, dialah asyik dengan dirinya. Apapun perbuatan kita, apapun sekalian alam yang kita lihat adalah daripada tangan-tangan kekuasaan keesaannya. Di situlah tempat yang dikatakan ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Baru Allah akan layak memanggil kita dengan jiwa yang tenang, yang tidak mahu yang lain. Dirinya pun dia tidak mementingkan lagi, kerana dia tahu dirinya dijaga oleh Allah. Bukan dirinya boleh mengontrol dirinya sendiri. Alhamdulillah. Apabila kita dah mendapati makam yang mahmud ini, makam yang terpuji, yang tertinggi, yang Allah telah janjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada pengikut-pengikut yang betul-betul mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuangkan keakuan diri, lalu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia menjalankan, iaitu memberikan berita gembira kepada manusia-manusia sekalian alam ini, bahawasanya harus kita memiliki Allah hingga buang keakuan diri. Ini matlamatnya. Ya. Dan sebaliknya, kalau mereka tidak mahu, maka Nabi SAW mengucapkan, aku diutus oleh Allah memerangi manusia supaya mereka menyebut dengan benar-benar kalimah la ilaha illallah. Menyebut betul-betul, bukan sebut aja, menyebut betul-betul, iaitu betul-betul merasakan la ilaha illallah, tak ada, yang ada hanyalah Allah. Betul-betul faham, barulah kita dapat yang dikatakan tadi, beradalah kita di dalam keadaan benteng Allah Subhanahu Wa Taala, dan berada di jaminan dalam keamanan Allah di dunia, di mana pun kita berada, kita dah selamat, telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memungkiri janjinya. Rasai sendiri kenikmatan mutmainnah yang Allah anugerah kepada kita, bahawa kita tidak mahu yang lain, melainkan tetap kekal khalidina fiha la yabghuna anha wala. Beginilah makam Nabi Muhammad SAW, para rasul, para nabi, para wali Allah. Mereka tidak mau berganjak mengesakan Allah, membuangkan keakuan diri. Dan mereka selalu memerhatikan
supaya jangan lagi ada lintasan untuk nak rasa ada lintasan pun dia jaga, tak mau ada keakuan diri. Kerana dia dah menjumpai tempat titik makrifat yang sebenar, iaitu dinding zatnya. Di situlah dia selalu memerhatikan, iaitu Allah lah yang menguasai segala-galanya. Apabila kita tidak mendapatkannya di dunia lagi, maka kita telah buta dan tersesat, kata Allah. Faman kana hazihi a'ma. Lebih kurang Allah maksudkan dalam surah Isra. Barang siapa yang di dunia ni buta, kelak di akhirat akan lebih teruk buta dan tersesat. Mereka inilah benar-benar orang yang tak menemui jalan yang sebenar. Inilah orang-orang yang ketika di dunia dia tidak dapat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di sekalian alam ini. Sedangkan sekalian alam ini menyatakan Allah, tapi dia buta, dia tak nampak. Malahan dia berbalah-balah. Dia beri pengetahuan, dia olok-olokkan, dia ejek-ejekkan. Seolah-olah dia tidak akan mati. Dari itulah kita beruntung, kita dimatikan Allah sebelum mati. Iaitu kita dah dapat dikenalkan diri Allah kepada kita, hingga kita tahu kita tak ada dan tak pernah ada. Beruntunglah orang yang berada di dalam maqam itu, mendapat rahmatullah di sisi Allah, mendapat hidayatullah laduni di sisi Allah. Ya Allah, nikmatnya beruntung. Dengan tanda keberuntungan kita, maka Allah menyuruh kita membuat kerja, iaitu menyampaikan berita gembira yang telah kita dapat. Bukan kita nak menyampaikan susah kepada manusia, tapi kita nak menyampaikan kepada manusia berita gembira. Kesian kita tengok manusia-manusia yang apabila mereka tidak dapat berita gembira, iaitu Allah telah mematikannya dengan rahmat Allah, hingga dia merasakan nikmat yang besar, iaitu yang ada hanya Allah. Dia rasakan bahawa dia melihat semua ini adalah kekuasaan Allah, nikmatnya ya Allah. Tak dapat nak diucapkan ni. Tapi itulah yang seruan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira. Tidak aku utus rasul semua para nabi-nabi melainkan adalah membawa khabar gembira. Mereka tidak ada dan yang wujud hanya Allah. Inilah nak dibagikan kepada kita, wan nazira. Nak disampaikan, nak dibagikan kepada kita, bukan yang lain, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan berhala, tetapi Allah Subhanahu wa taala meresapi dalam kehidupannya, dibawakan dalam setiap detik saat kehidupannya. Tidak lain adalah Engkau ya Allah. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallah arama. Tidak ada engkau, bukan engkau, semua engkau tak ada. Diri engkau wujud. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la samiun, la bas, la mutakallimun, la hul mawjudil. Tak ada, jangan kau ingat engkau wujud. Yang wujud hanya aku subhanahu. Ini kemuncaknya. Beradalah kita di dalam maqam, direngup oleh Allah, disentap oleh Allah dengan rahmatnya, hingga betul-betul tak ada keakuan diri. Apabila direngup oleh Allah, disentap oleh Allah, dicabut kedirian kita, maka baru kita tahu selama ni kita tak pernah ada pun. Di situlah titik makna kesadaran yang sampai pada kehidupan kita, iaitu kehidupan kita ini adalah menceritakan tentang diri keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nak perlu kita ajarkan kepada isteri, kepada suami, kepada anak, kepada saudara semua manusia-manusia. Inilah yang perlu kita ajarkan kepada raja kita, kepada Perdana Menteri, kepada orang besar sampai sebawah-bawah jenis manusia. Semuanya harus ini yang kita ajarkan. Kita buatkan mereka berpegang. Dapatkan Allah. Itu yang paling mustahak. Ini yang berlaku pada akhir zaman. Cerita-cerita Allah. Maka pengakhir zaman ini, raja-raja, Perdana Menteri, menteri-menteri, orang atasan, orang bangsawan, sampai kepada rakyat. Rakyat yang atas, rakyat bawah, sampai sebawah-bawah rakyat. Semuanya kegilaan mereka ni adalah kepada keduniaan. Maka mulut mereka ini mulut Islam juga. Mulut mereka ini mulut melakukan perbuatan-perbuatan yang disuruh oleh Allah. Tapi pengetahuan mereka ini jauh daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini semalang-malang manusia. Mereka menyangka bahawa perbuatan mereka lakukan itu adalah mereka ini akan menjamin kenikmatan di sisi Allah, iaitu diharapkan syurga. Maka tidaklah mereka mendapatinya, sebab mereka tidak melakukan ibadah
mengabdikan diri itu sebenar-benar kepada Allah. Mereka mengabdikan diri kepada kehendak-kehendak hawa nafsu mereka. Mereka mahukan keinginan mereka, iaitu keinginan dan selain daripada Allah itu makna keinginan keakuan diri mereka. Kalau keinginan yang betul-betul yang Allah maksudkan lillahi ta'ala adalah mereka tidak mementingkan dirinya, mereka langsung terus apa pun ibadah, berdiri, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, berpuasa, bersedekah, melakukan haji, umrah dan sebagainya amalan mereka, mereka tidak menampakkan bahawa diri mereka lah yang melakukan, melainkan inilah amalan ahsanu amalah, iaitu Allah lah yang melakukan ahsanu amalah itu, bukan dirinya. Dan pada setiap lakuan berdirinya dia akan nampak dirinya berdiri solat adalah menyatakan iaitu Allah yang maha kudrat mendirikannya. Maka setiap kalam-kalam apa saja yang meniru, semuanya kalam Allah. Dan sebalik apa yang disebutkan puji dalam kalam tu, maka mendengarlah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalam itu kalam Allah, yang mendengar itu juga puji adalah pendengaran Allah. Dan yang menyuruh untuk menyebut kalam rasa itu tetap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dinamakan ahsanu amalah. Ya, daripada akhir zaman berbalik tadi, mana manusia yang Allah Ta'ala skripkan untuk nak penutupkan, iaitu dalam rangkaian 6 masa Allah selesaikan, maka sekarang dah masuk fasa yang kelima untuk masuk ke fasa yang keempat, iaitu kiamat. Masuk ke fasa yang kelima ini adalah fasa dah nak hampir sangat kiamat, supaya nanti fasa yang kelima yang penghujung akan masuk kita di padang mahsyar ataupun perkiraan nanti. Maka sekarang ini adalah fasa yang nak menunjukkan kiamat telah berlaku, kiamat besar, iaitu mulhamah kubra. Ini adalah peperangan yang besar, yang lebih besar daripada segala peperangan, iaitu yang untuk kita fahami bukanlah perang dunia ketiga, tetapi tetap juga apa yang disabdakan Rasulullah SAW, perang yang besar itu adalah tidak lain lebih besar daripada perang Badar dan perang apa pun, iaitu perang melawan hawa nafsu. Inilah masanya. Ya. Jadi itulah kita melihat manusia-manusia pada penghujung zaman, pengakhir zaman ini, manusianya berebut-rebut. Dajjal telah terwujud. Dajjal yang jangan dicari mata satunya, jangan dicari tadi iblis bentuknya, jangan dicari Imam Mahdi dengan kedatangannya itu merubah dunia, jangan dicari itu, ya. Tetapi carilah Mahdi yang di dalam diri, carilah iblis yang di dalam diri, carilah Dajjal Ya'juj Ma'juj di dalam diri, carilah apa saja pun, makam-makam Nabi, makam apa pun, semuanya berada di dalam diri. Supaya kita kenal semua itu berada di dalam diri kita. Sekian alam yang terwujud di luar ada di dalam setiap diri kita masing-masing. Maka perangi semua itu supaya kita tidak duduk di situ. Walaupun makamnya makam Nabi, malaikat-malaikat, jangan diduduk. Tetapi harus kita dudukkan dulu di makam yang dinamakan, yang di dalam kolbun kita. Kita keluar daripada sekalian alam-alam itu tadi. Kita tak jama'nahum jam'ah. Kita tidak bercampur dengan semua itu. Maka mereka itu kita keluarkan, ataupun kita keluar daripada sekalian alam itu. Kita duduk di tempat yang selamat, iaitu di dalam kolbun kita yang bernama Nur Muhammad itu. Ya, tempat pandangan Allah Subhanahu Taala, tempat benteng Allah yang sebenar-benar. Bila kita dah kenal, buanglah keakuan diri kita, maka disitulah kita berada dalam benteng. Maka sekalian alam itu, iblis apa pun saja makam, tidak akan dapat mempengaruhi kita. Malahan kita nampak mereka itu tidak mampu berbuat apa-apa dengan kita. Pastikan betul-betul, ya. Disitulah nama perang yang sebenar-benarnya. Baru kita akan datang peperangan yang di luar besar pun, dunia keempat, kelima ke, kita tak heran sebab kita dah menghadapi perang itu. Kita telah mendapatkan perlindungan dalam peperangan besar mana pun, perlindungan kita dah dapat. Tidak lain kita berada di dalam la ilaha illallahu izni. Kita dah tak ada keakuan diri, Allah jamin kita berada dalam benteng Allah, dan Allah jamin keamanan, dan Allah mengatakan pada sekalian alam, kau tak boleh ganggu hamba-Ku yang telah ikhlas, telah fana, telah dileburkan. Di situ yang kita harapkan. Di situlah Nabi Muhammad SAW menyuruh kita supaya dapat duduk pada la ilaha illallahu izni.
Menangis Rasulullah nakkan kita duduk situ. Itu tempat yang selamat. Maka Nabi diutus untuk itu. Menyelamatkan la ilaha illallah. Aku diutus untuk menyelamatkan, menyeru manusia supaya dia kembali kepada la ilaha illallah. Aku memerangi, bukan guna pedang, memerangi dengan la ilaha illallah, iaitu bunuhkan hawa nafsu keakuan diri kau, peperangan yang besar tu, supaya engkau dapat kemenangan, insya-Allah. Jadi kita lihat banyak perancangan-perancangan yang Allah Subhanahu Wa Taala susun dalam kehidupan kita ini. Kita lihat daripada yang atasan, peringkat raja, peringkat Yahudi, atas pada Yahudi ada lagi yang nak kontrol, sampai turun daripada raja, turun kepada Perdana Menteri, turun menteri-menteri, turun orang-orang wakil rakyat, don ke apa ke, parlimen ke, tak kira lah, turun wakil rakyat, Datuk Penghulu, turun sampai rakyat biasa, sampai dah tak ada lagi. Semuanya, kebanyakan nanti semuanya mengharapkan kepada makhluk. Ini yang berlaku pada keadaan kita sekarang. Semuanya dah buta. Sedikit aja yang Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi SAW, sedikit aja yang bersyukur. Jadi Alhamdulillah, moga-moga kita dikurniakan Allah yang sedikit itu. Jadi kita tak ada kuasa untuk merubah skrip-skrip yang Allah Ta'ala telah tentukan pada penghujung zaman. Dia begitu. Ceritanya begitu. Kita dah tahu dah, Rasulullah pun dah bagi tahu. Jadi Allah dah sampaikan kepada Rasulullah sampai ke penghujung akhir zaman nanti, kiamat, macam mana keadaan manusia. Jadi kita bersyukur terjadi yang sedikit, yang dianggap asing. Maka Rasulullah kata, beruntunglah orang yang dianggap asing. Kita ceritakan tentang nak dapatkan Allah seperti mana Nabi SAW, seperti para sahabat, para tabi'in, seperti wali-wali Allah. Ala tuju dia adalah untuk menyatakan supaya kita manusia dapat sampai kepada titik kita sekarang ini. Maka manusia berlomba-lomba nakkan kejar ke dunia yang sampai buta dia, tak memandang cerita-cerita Allah, kisah-kisah Allah semuanya. Dia tak faham. Kadang-kadang dia berbalah-balah. Dia kata kita tak betul. Macam-macam lah dia cari kaedah untuk menyatakan perkataan dia tu betul. Tetapi ternyata Allah akan memelihara yang hak. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila datang kebenaran, yang batil pasti hancur. Banyak mana pun hancur. Tak semestinya manusia boleh menewaskan manusia. Manusia banyak menewaskan manusia sikit. Tak semestinya. Kadang-kadang tak payah Allah Ta'ala hantar manusia untuk menghancurkan manusia. Allah hantarkan nyamuk. Allah hantarkan binatang yang kecil. Seperti burung ababil tadi kan. Macam-macam Allah boleh hantar. Tak payah manusia. Seorang manusia yang benar di sisi Allah, yang betul suci, maka doanya tadi akan boleh membunuh sekalian alam ini dengan sekelip mata, dengan doanya tadi. Takutlah kita dengan orang-orang yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kalam yang keluar daripada kalam mulutnya itu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dikatakan kun, maka Allah akan fayakun, jadi. Takut. Walau dia seorang, ya Allah dia tak kuat lah. Jangan. Allah sendiri yang mengistiharkan bahawasanya kau kacau para wali-waliku, orang yang telah aku sucikan, maka aku akan istiharkan perang. Sanggupkah kita Allah hantar satu malaikat aja, yang mana ujung sayap malaikat itu sebesar bumi seisi-isinya. Dia ketis dengan kepak sayap malaikat itu satu je, hancur dunia ni. Janganlah berasa sombong bahawa Allah banyak ditunjukkan sejak zaman-zaman Nabi Lut, Nabi banyak lagi Allah hantarkan azab-azab supaya manusia sedar bahawa kekuasaan Allah ni, Allah akan tunjukkan sekiranya betul-betul engkau mencabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi Allah memberi waktu, peluang untuk kita kembali kepada Allah. Maka Allah tetapkan hari yang telah ditetapkan. Allah memberi peluang kepada kita. Walaupun kita cabar, turunkanlah azab sekarang. Allah kata belum waktunya. Jangan sampai dah sampai waktu kamu menyesal pula. Jadi itu menyesallah. Wahai pertama sekali yang kita cinta sekali.
Yang paling kita cinta sekarang ni adalah, pertama adalah selain daripada ibu dan ayah keluarga kita, pertama ya adalah dia ini adalah pemimpin kita, iaitu agung dan Perdana Menteri. Itu yang kita cintai, yang selalu kita doakan supaya mereka mendapat rahmat, iaitu rahmat di sisi Allah, direngup nyawanya supaya dia ini berada di dalam keadaan mengesakan Allah, tidak lagi merasa ada keakuan diri. Itu yang kita harapkan, petunjuk hidayatullah laduni ini yang kita nakkan, supaya pemimpin-pemimpin besar kita, iaitu agung, Perdana Menteri, menteri-menteri kita utamanya, kita dalam doa kita selalu gitu. Bukan ada kebencian untuk kita nak mengambil atau mencari keburukan raja-raja yang kita sayang, pemimpin-pemimpin, Perdana Menteri, menteri-menteri, semua kita sayang. Sebab itu adalah termasuk daripada bahagian diri kita juga. Kalau dia sakit, dia tak dapat petunjuk hidayah Allah laduni Allah, maka kita juga rasa sakit juga. Sebab kita kenal dia mentadbir negara kita. Jadi kita harus berdoa. Kerana sekarang ini dia terkena belitan hawa nafsunya. Kerana dia telah raja-raja, menteri-menteri, Perdana Menteri ataupun ketua-ketua kita ni semua, semuanya berada di dalam keadaan iaitu buta. Dia tidak nampak ala tujuan sebenarnya. Sebab dia dihanyutkan dengan janji-janji yang telah dijanjikan oleh Iblis laknatullah dan juga kuncu-kuncunya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, pengikut Ya'juj Ma'juj, pengikut Dajjal iaitu Yahudi. Kita nampak raja kita, agung kita ini memerintah. Sebenarnya dia tidak memerintah. Sebenarnya dia ni di belakangnya adalah Yahudi. Sebab merdeka kita kan, saya dah bagi tahu, merdeka kita ni adalah bukan dengan peperangan lawan musuh, tapi penipuan Yahudi tadi untuk melaga-lagakan kita. Lama-lama kita lemah, dia konon-konon dia jadi pendamai, lalu kita ni ikut cakap dia untuk, lalu dia bagi modal, dia bagi apa untuk ikut cakap dia, ikut undang-undang dia tinggalkan kita bagi merdeka, dia hadiah pada kita kononnya, apa kena mengena dia nak hadiah kita, dan memang negara kita, tapi kita ni bodoh, dilaga-lagakan kita berlaga, maka kita jadi berpecah belah. Yang sebetulnya yang betul-betul kesucian nak memerintah cara Islam, iaitu Mak Kilau, Tok Baman, Tok Kenal, itu semua dianggap teroris, dianggap sebagai pemberontak. Ini yang berlaku, ini sejarah, bukan tak betul. Ni bukan saya Aziz ni mereka-reka, bukan reka-reka. Sebab kamu tadi diperbodoh-bodohkan oleh Yahudi supaya engkau jangan kenal diri, kenal Allah. Itu je. Kalau engkau kenal diri, kenal Allah, kau tak akan kena tipu macam ni. Dia buat muslihat macam ni, kamu boleh baca. Tapi kamu disebabkan kamu tak duduk mengenal diri, mengenal Allah, kamu buta tentang Allah ni tadi, maka kamu mudah dipermainkan. Itu janji Allah. Bila engkau tak dengan Allah, maka engkau berada di dalam keadaan musuh menguasai engkau. Begitu juga bila kita ada keakuan diri, musuh menguasai kita. Tapi hilang keakuan diri, Allah lah yang menyusun segala kita nampak. Semua cantik. Ni yang berlaku sekarang ni. Kita nak selamatkan agung kita yang kita sayang, menteri kita, Perdana Menteri semua. Tu. Semua kerana kejahatan yang mereka buat ni bahaya sangat. Hingga rakyat tidak tahu. Kita ni rakyat ni, tapi saya tahu, insya-Allah bila kita orang ahli Allah, kita akan diberi pengetahuan oleh Allah. Apa yang nak berlaku ke depan ni, Allah bagi tahu dulu sebelum dia nak buat. Jadi agung ni dia bila dapat kemerdekaan akan dijanjikan dengan kekayaan dan dapat merentah apa saja pun harta-harta. Tapi separuh daripada harta tu harus beri pada Yahudi. Itu perjanjian untuk dapat merdeka, hadiah daripada British ataupun Yahudi. Jadi perjanjian ni disembunyikan, ya. Jadi saya bukan nak membocorkan rahsia ni untuk saya ni berani, bukan, saya nak bagi tahu inilah sebenarnya tujuan. Sampai sekarang lagi teruk lagi kita ni lupa terus. Dia bagi kita bodoh sejarah yang benar. Jadi dia umpan dengan upah-upah. Sebab dah dibodohkan rakyat dengan tak mau kenal diri, kenal Allah. Pelajaran ni tak ada seakan silibus pelajaran di Malaysia, iaitu mengenal diri, mengenal Allah. Jangan di Mesir ke di mana universiti, jangan belajarkan ni. Yang lain tinggikan dia, PhD. Yang ni jangan masuk dalam pelajaran. Termasuk universiti-universiti kita semua dikontrol oleh Yahudi. Bukan saya berani nak cakap ni. Ni saya kena cakap yang betul. Bukan saya berani, tapi saya nak bagi kesedaran.
Masih lagi teruk lagi dia buatnya. Dia ajarkan kita bila lahir anak-anak dia enjit. Kita semua lahir kena enjit. Tak ada kena mengena nak kena enjit pun kena enjit. Sebab itulah racun Yahudi. Untuk supaya anak-anak itu susah nak mengenal Allah. Tumbuh dewasa memikirkan dunia aja. Itu racun pertama kita lahir-lahir. Kita dah azan bagus, dah azan kamat dah anak kita, tapi masih lagi kena itu mesti Yahudi apa. Tapi kita tak nampak Yahudi dia yang menjalankan tu orang Islam jo, dia pun tak tahu, lurus bendol ikut kononnya lah. Sebenarnya mereka takut atas perjanjian yang telah dijanjikan untuk dapat kemerdekaan. Nampak ni bodoh tak bodoh tadi. Ya. Ni saya cakap tadi cerita yang sebetulnya. Sampai sekarang lebih ngeri lagi. Perbuatan buruknya raja-raja, perbuatan buruknya perdana menteri atasan, seperti mana apa dia katakan tadi, ibaratnya buaya dah sebulan tak makan. Bila nampak sikit ayam pun dia dah menerkam tu tadi. Begitu, ya Allah, hai. Sanggup dia menjual negara kita. Menjual harta-harta yang ada pada negara kita ni secara sembunyi. Dia sign kontrak ni, dia tak ceritakan dengan rakyat, dia tak tujuan apa dia sign. Padahal harta kekayaan yang ada di Malaysia ni adalah kepunyaan rakyat, dan raja dan juga menteri-menteri itu, Perdana Menteri, adalah yang diamanahkan untuk menjaga harta-harta rakyat, termasuk minyak. Dan apa macam-macam lagi lah. Harta-harta dalam perut bumi ni adalah kepunyaan rakyat. Bukan kerajaan. Kita salah pasang. Kita ingat sebut kerajaan, kita tak ada kena-mena. Kita lah yang melantik kerajaan tu siapa? Tu yang tadi kita tak faham ni. Jadi pandai campur bodoh. Dia ingat dia pandai tu. Dia pun upahlah. Buat masjid. Buat surau. Tambah kapet. Wah, dia tengok. Raja ni, Perdana Menteri ni kalau datang sesuatu tempat, dia bagi kapet, bagi jalan. Ya Allah, baiknya raja, baiknya Perdana Menteri ni. Itulah perjalanan sejak merdeka sampai sekarang. Kita tertipu dengan tu. Dia ambil kita, dia punya sign perjanjian dengan negara luar, dia dapat untung dalam projek harta di Malaysia ni dengan orang Cina keluar negara Yahudi. Perjanjian dia 350 juta sebulan contohnya, dia janji 350 juta setahun, maka dia berjanji, kita pun tak tahu dia dah jual harta-harta yang ada pada Malaysia, emas ke petroleum ke kan. Dia buat perjanjian tu setahun, 350 juta dibagi awal-awal. Untuk duit tu duit rakyat. Kalau dia bagi sejuta pada kita pun dia tak bankrupt lagi. Negara kita berapa rakyat dia? 50 juta. 25 juta. Ke 30 juta? Takkan kita duduk bawah katak buang tempurung, berapa rakyat kita pun tak tahu. Kita jangan jadi begitu. Kita kena tahulah rakyat kita berapa. 30 juta. Ni 350 juta ni, kalau dia bagi 1 juta ada lagi banyak. Banyak tak lagi? Lepas tu dia bagilah kita ni seorang 500, brem lah tu lah. Baiklah. Baik kita macam tu. Baik tak? Itu kan baik, tu bodoh namanya. Dia buat macam tu ingat nak bodohkan rakyat. Tapi banyak rakyat kita bodoh lagi. Dia ambil juga 500 tu, tapi dia tahu patutnya duit yang dibagi pada kita harus sejuta. Sejuta patutnya. Betul? Lepas tu dia naikkan harga barang, dia kata subsidi dia tarik. Ya Allah. Lepas tu brem dia bagi. Kita dapat brem tu, kita rasa macam baiklah kerajaan. Bulan depan bagi lagi. Tahun depan bagi lagi. Bagus. Mana nak cari Perdana Menteri macam ni? Kita tak tahu. Dia dah ambil duit kita. Iaitu negara kita ini ada hak rakyatnya untuk dijaga wang rakyatnya. Kalau tidak, kita takkan miskin. Sebab ada pemimpin yang tak amanah. Tapi dia pandai berlakon. Sebab cikgu dia siapa? Yahudi. Para raja, para Perdana Menteri, menteri-menterinya, dia kata je, Allah Rasul. Kazib, penipu. Boleh pakai gitu. Alah, jangan tipu dengan saya lah. Jangan tipu. Tu kata Allah tahu. Latiful khabir. Halus, aku tahu. Aku yang menciptakan. Aku tahu. Dia tak heran Allah Taala skrip-skripnya.
Kamu yang rugi sebenarnya. Kami sayang pada raja kami. Kami raja sayang pada menteri, kepada orang atasan. Tapi jangan ingat kami tidak tahu rancangan kamu. Kamu nak membodohkan rakyat yang lain boleh. Tapi kami orang ahli Allah, kami tahu. Tapi jangan terus bertindak begini. Menyesal kamu nanti. Yang mengingat kamu pandai. Kamu rasa kamu boleh sembunyikan. Tapi kami sayang, kami bagi tahu. Kalau kami tak sayang, kami biarkan kamu lakukan. Tapi kami sayang dengan Raja Agung kami. Kami sayang dengan Perdana Menteri. Kami sayang, kami bagi tahu. Sudahlah tu. Jangan ingat Allah tak tahu. Berat sangat pembohongan kamu. Kamu tutupi dengan pemberian yang kecil, kamu ambil yang besar. Ya? Jangan. Sudah. Ya? Allah tahu. Orang-orang ahli Allah tahu. Banyak lagi. Kamu punya menutupi, kamu sihir. Kamu belajar dengan Yahudi cara sihir ini tadi. Ya? Menipu rakyat dengan sihir ini tadi. Bagi dulu. Dia tutup yang ni, dia lupa. Kita ambil rakyat punya harta, iaitu petroleum ke emas ke apa. Kita buat penjajahan dengan China ke mana ke Yahudi. Kita ambil duit dia dulu. Lepas tu kita tak usah bagi pada rakyat. Kita dah bagi dengan dia dulu. Jadi rakyat pun diam. Yang keliling dia pula kata tadi, dulu pembangkang. Bila dah sampai kepada bersatu, dah hilang dari bangkang. Sebab masuk duit juga. Boleh buat pondok lah. Boleh buat hantar anak pergi belajar Universiti Azhar ke apa. Pakai duit ni. Duit ni. Duit yang tak direla oleh Allah SWT. Daripada mana sumbernya? Sumber yang kau urus tadi adalah yang pertama ketua negara. Kedua Perdana Menteri. Perdana Menteri yang nguruskan tadi akan ditanya, kau bagi duit ni bersumber daripada mana? Tak apa ni bulan raya korban ni kan. Kita kerajaan Selangor bagi 200 ekor lembu di setiap tempat supaya buat korban. Duit mana tu? Saya tanya, duit mana kau ambil tu? Tak? Engkau ke menteri punya duit ke? Buat korban 200 ekor lembu. Saya tanya balik. Masjid kita buat masjid ni apa, kita tambah. Duit siapa tu? Kita baguslah dia datang, menteri datang, apa Agung datang, dia datang ni mesti dia bagi special ke. Kita dibutakan dengan tu. Kita dibutakan dengan itu. Padahal inilah bangsat-bangsat yang akan merosakkan kita sejak daripada dulu sampai sekarang. Ini menyebabkan anak cucu kita tak reti nak mengesahkan Allah, tak reti nak mengenal diri, mengenal Allah. Ditutupi supaya kita ni mendapat upah. Dia ajar kita, masyarakat kita ni upah. Kerja. Allowance, kerja. Dalam kerajaan dia bagi ni, macam-macam. Supaya kita boleh tumpu pada pekerjaan hingga lupa kepada Allah. Hingga kan kita nak belajar mengenal diri, mengenal Allah pun tak nampak lah. Kita nampak hidup kita, wang ringgit, kedudukan, ini dia bawa keakuan diri. Dalam mana-mana kerajaan punya office, semua gitu. Kebanyakan termasuk agama punya tempat pun termasuk dah terkena beletan iblis tu tadi. Tapi tak sedar. Kami itu LGBT di Bukit Bintang 2 tahun lepas sebelum PKP banyak sangat. Panggil telefon ni Jabatan Agama Islam, tolong datang apa ni. Ya kami tunggu 3 bulan, seorang pun tak datang. Wang hajar punya Jabatan Agama Islam. Ya. Kau duduk situ makan apa kau? Ya. Nanti Allah Ta'ala soal. Saya sayang dengan awak, bukan saya marah. Saya soal, saya cakap yang sebenar. Sampai bila kau nak duduk di sini? Tak payah suruh lah. Kau mesti nak arahan daripada atasan ni baru kau nak pergi tu LGBT banyak dekat Bukit Bintang tu. Joget-joget lah. Ni negara Islam apa ni tengah bandar ni? Arab-Arab pun telanjang situ apa. Separuh telanjang berjoget-joget semua. Tu kawasan larangan, tu kawasan Don Cina. Kita tak, kepala otak kau. Kita cakap kau. Yang datang tu bukan orang luar tau. Yang banyak datang orang tempatan yang buat maksiat. Siap buat apa ni? Jual perempuan pula dari situ. Apa ni? Engkau kerja Jabatan Agama Islam, kau tak rasa sedih ke? Bila dia buat laporan kau ada kuasa, Allah dah bagi kuasa untuk semua senyap. Tunggu arahan. Arahan apa? Rupanya arahan atas kata jangan kacau kawasan tu. La haula wala quwata illa. Ini Tuhan ke? Kau akan beriman pada Allah kan Rasul. Ada perkara-perkara tu kamu pergi, tak kira kamu tak dapat arahan, itu Allah tu lebih besar. Mana pergi pelajaran kau?
Saya tak boleh tindak begini, kita mesti ikut. Yelah, itu pasal kami buat laporan, suruh pergi. Kalau kami terus pergi boleh juga. Nanti kamu kata melewati kamu pula. Kami boleh bertindak. Itu tadi. Boleh kami bertindak. Tapi hormat, kami buat laporan polis. Polis kena pergi, Jabatan Agama Islam pergi. Bukan pergi ambil pedang pancung pun. Tak? Pergi soal aja, soal. Ni kamu daripada mana ni, kenapa buat macam ni kau? Kan boleh. Ini yang mendatangkan bala daripada Allah sebab orang yang tahu membiarkan. Bukan orang buat maksiat tu dihina Allah turun bala. Tapi siapa yang ada tahu tu membiarkan perkara batil, dia akan menurunkan bala Allah sebenarnya. Engkau yang kena bala dulu sebenarnya. Kau biarkan. Saya tak nak, saya bagi tahu. Saya kesian. Bukan saya berani, saya tak. Tapi saya kena bagi tahu sebab saya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kesian kalau dia biarkan gini, teruk anak cucu kita. Teruk. Ni saya dengar macam-macam lagi cerita. Orang sampai peringkat belajar universiti jadi perempuan simpanan buat dia. Kerana duit tak ada nak menyara hidup untuk melanjutkan pelajaran. Jadi orang-orang ni ambil kesempatan orang kaya ni untuk macam-macam dia buatnya. Keluar daripada agama Islam lah, buat maksiat lah, dijadikan perempuan simpanan lah. Macam-macam. Saya ni bukan cerita dengan cerita. Melihat, menyaksikan. Berlaku. Kita lihat. Ini siapa punya puncanya tadi? Itu tadi. Kita bukan menyalahi. Kita sekarang nak ubah. Apa guna kau baca Quran? Satu huruf alif pun kau tak dapat amalkan. Kau hanya membaca je. 6,665 ayat. Tapi satu huruf pun kau tak dapat amaliahkan. Apa dia? Huruf alif tegak berdiri, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Tak ada semua yang ada kuasa melainkan Allah. Itu dia pegang cukup, jangan banyak-banyak. Ini banyak-banyak tapi tak tahu nak buat kerja apa. Buat tak tahu je. Itu tadi. Undang-undang Islam dirobah pelan-pelan. Dilaga-lagakan lagi. Islam bertambah teruk, dilaga-lagakan. Dah dikecilkan lagi. Berdengar-dengar. Lama tak ada kekuatan lain. Islam banyak tapi semua pecah-pecah dah jadi. Sebab dah dipecah-pecahkan oleh Yahudi, kita tak sedar. Itu tadi. Di Indonesia, lagi kuat mainan Yahudi, lagi kuat. Dia lagi halus mainan dia. Dia laga-lagakan kiai dengan habib-habib. Dia laga-lagakan supaya orang dah lupa. Lepas tu dia pasang strategi pula. Dia buat strategi dunia dia pula. Daripada dia berlaga-laga senyap, dia tak tahu. Senyap-senyap, dia pergi. Harta Indonesia punya harta rakyat, Perdana Menteri ataupun ketua-ketua dia, dia dah lupa. Daripada dia berlaga-laga, dah disuruh laga, dah dia apa? Dia rancang ni semua. Supaya kiai ni aku bagi duit ni, kau laga-lagakan. Ni Habib ni kau laga-laga. Yang mana yang boleh ikut? Laga-lagakan. Penuh dalam media masa ni bercerita pasal ni berlaga-laga. Bila kita dah sibuk lupa situ, dia rengup yang lain. Dia ambil yang lain, harta-harta orang Indonesia rakyat punya tanah, dia punya harta, dia punya emas, dia punya minyak, semua. Dia buat perjanjian. Perjanjian dengan Thailand ke, perjanjian dengan sempadan Malaysia ke, perjanjian dengan apa pun, semua dia buat duit tu. Berjuta, ratus juta. Lepas tu dia tak nyatakan apa perjanjian tu dengan Malaysia ke, dengan Brunei ke. Dia tak buat. Brunei dia tak berani lah. Brunei dia tak berani, minta maaf. Tapi Malaysia. Tanah yang Malaysia punya di dalam ni kawasan Selat Melaka tu, padan ke kita tadi banyak minyak. Indonesia pun datang, dia kata, tak apa, kita buat perjanjian ni, tak apa. Kau bagi sikit, nanti aku bagi 500 juta untung. Untuk setahun ni. Bagi 500 juta. Kita pun berjanjian. Ingat senang-senang. Jokowi Indonesia datang ke Malaysia jumpa dengan Anwar. Kita ingat, dia jumpa bagus lah. Dia nak tarah ni rakyat ni. Harta rakyat ni. Dia nak tarah. Nampak, kita lihat. Ya Allah. Jadi juga permainan dia. 18 tahun dia tunggu-tunggu. Jadi juga dia ni. Ambil juga harta rakyat. Minyak tu kat laut tu kawasan Malaysia. Indonesia minta. Tak cukup duit, dia nak harga tetap. Sampai ke menteri kita, setujulah. 350 juta kau nak bagi, okey. Sanggup bagi tanah kawasan petroleum kita kepada Indonesia. Dan Indonesia bagi duit. Lepas tu perjanjian, dia depan apa. Dia tak ceritakan apa perjanjian isi dalam tu. Sebab dia takut nak cerita, tu duit, tu apa harta rakyat.
Dia harus agih-agihkan. Jadi 300, 400, 500 ribu, 500 ribu juta pun ada. Banyak minyak tu. Gas lagi. Maknanya dia bayar kita setahun, dia buntung dia lagi banyak. Ini Jokowi dia pandai ni. Ini semua tentera-tentera Yahudi dah dilatih ni. Jangan jaga baik-baik. Kita nak nunggu Dajjal macam satu tu lah, Dajjal tu tadi. Tu jaga Kita kena harus sedar daripada kita beramal ni, Allah nak suruh kita, maknanya wan nazirah, sampaikan berita gembira. Dan kalau dia tak mau ikut, itulah berita pedih. Iaitu kita akan bagi tahu bahawa perbuatan-perbuatan kau itu jangan kau kazib penipu. Kami tahu. Biarpun ramai rakyat yang terkena beletan-beletan kamu, tipu daya sihir kamu, tetapi orang ahli Allah tidak pernah tertipu. Mereka dah menyaksikan dulu akan kamu lakukan. Seperti mana Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, mana mungkin kau boleh ikut aku Musa, sedangkan kau tak tahu apa penghabisannya akan berlaku. Kami tahu apa penghabisannya. Dan aku tahu kau tak akan mampu ikut Musa. Begitulah pengetahuan yang ada pada kami, yang diberikan Allah di sisi Allah. Kami tidak ada ilmu. Kami ada bertindak wama fa'altuhu an amri, bukan atas nafsu kami. Kami bercakap, kami berbuat apa pun semata-mata bukan nafsu kami, kerana nak menyelamatkan, kerana Allah suruh. Betul-betul. Itu yang kami bagi tahu. Kami bakar semua rakyat-rakyat, semua menteri agung-agung, semua kami bakar supaya kembali kepada Allah. Kami sayang kalau kamu terus duduk dalam keadaan tu, kamu serugi-rugi manusia. Allah Ta'ala kata, dunia yang kecil, yang seperti sebutir pasir di tepi pantai yang Allah Ta'ala ciptakan, dunia seisi, kamu boleh tertipu dengan. Kamu tidak nampak walal akhiratu khairun lakamin. Akhirat Allah Ta'ala tu lebih mustahak daripada yang kecil ni sekarang ni, yang kamu berebut-rebut ratus juta apa. Itu semua adalah kamu tertipu. Kembalilah. Kami sayang, kami sentiasa doa supaya Raja Agung kami, Perdana Menteri-Menteri kami, sudahlah tu. Kamu ingat kamu boleh tipu manusia, kamu boleh ikut rancangan ni rakyat tak? Jangan. Allah tahulah. Takutlah kepada Allah. Sekejap dunia ni, bukan lama, sekejap je. Entah kejap lagi kita tak tahu nyawa kita. Kita tinggal semua 350 juta apa benda yang kita rasa kita nak simpan sampai bila tu. Puas hati kita. Kita ambil benda yang tak diredai Allah. Dunia seisinya kalau Allah tak edah kamu dapat pun, kamu tak akan bahagia. Jangan tipu. Yang bahagianya Allah. Dapatkan Allah. Kami sayang. Pulanglah, dapatkan Allah. Jangan dakwa kami. Kami beritahu yang macam mana Nabi nak bagi tahu sayang kepada umat dia. Itu yang kami nak bagi tahu. Kami tak memerlukan yang ada pada kami. Kami tak perlu datang jumpa kamu. Kamu tinggi, kamu kaya ke. Kami tak berhajat pada kekayaan kamu. Sikit pun kami tak hajat. Kami kesian lagi tengok ada. Agung kami kesian, raja kami, apa ni, Perdana Menteri, kami kesian sebab kamu tak kenal diri, tak kenal Allah. Kami menangis minta pada Allah supaya kamu kenal diri. Tak kira siapalah. Ya, tapi khusus ditujukan kepada inilah tadi. Allah nak beri kita hidayah, Allah memberikan kefahaman kita tentang Allah. Tapi kalau kita tak dapat hidayah Allah, maka kitalah yang dipersalahkan. Kerana Allah jadikan perumpamaan yang banyak untuk kita, tapi kita buat kita berbalah-balah, kita seolah-olah Allah nantilah, kita tangguhlah. Itu akibatnya nanti. Saya akan salahkan siapa-siapa. Saya bercakap atas dasar kasih sayang, rahmatan lil alamin, kita sayang. Ya, maka itu kita sama-samalah maknanya. Kalau Perdana Menteri, kalau agung kita, kalau orang-orang kita yang atasan bertindak mengajakkan manusia mengesakan Allah, Allah akan lagi makmurkan negara kita. Allah akan turunkan rahmat yang lebih besar lagi sebenarnya. Ini sekarang apa pun besar kita tetap ditakluk oleh Yahudi. Kerana yang paling tinggi ranking keakuan diri adalah Yahudi. Apa pun pangkat kita yang paling tinggi, dah pencen, iaitu apa, dah pencen Tan Sri
tun kan. Ada lagi tinggi iaitu daripada Yahudi dia panggil. Maknanya kamu dapat peringkat tinggi, paling tinggi pun tu tadi daripada Yahudi, maka pun tak cukup lagi. Lain yang paling tinggi adalah bila Allah mencabut kematian kamu. Di dunia ini kamu mati dulu sebelum mati. Jangan sampai mati yang datang sebelah, kamu belum bersiap untuk mati. Berat nanti. Ya, saya tak boleh nak tolong apa. Saya yang mampu masa hidup ni lagi kita sama-sama. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saya menyampaikan yang benar bukan kerana saya takut siapa-siapa, tapi Allah menyuruh. Saya lebih takut Allah. Bila Allah dah suruh, saya bagi tahu. Ini yang sebenar. Banyak lagi nak saya bagi tahu, tapi tak guna saya bagi tahu. Tapi yang hanya saya bagi ni segelintir sikit saja. Penipuan, iaitu kazib, iaitu manusia-manusia ada di sejak nabi-nabi yang terdahulu. Maka sekarang ini dikumpulkan segala kejahatan-kejahatan itu, fajama'nahum jama'ah. Maka tetap juga ada kejahatan di zaman Nabi Nuh, Nabi Lut, kejahatan. Semuanya ada berkumpul di dalam masa kita ini sekarang. Maka itu cepat kita keluar daripada itu, kembali kepada Allah. Jangan kita duduk sama-sama dengan dia. Kita memang duduk dengan sama, tapi kita tak bersama dengan dia, sebab kita hanya bersama dengan Allah. Walaupun keliling dengan kita bersama dengan Allah, tetap Allah lindung kita. Inilah peluang Allah bagi kita hidup ni, alhamdulillah. Jangan sia-siakanlah. Tolonglah jangan sia-siakan. Kau menteri, kau agung, kau raja, kau apa pun, sampai ke bawah-bawah manusia, kembalilah. Jangan mudah diperbodoh-bodohkan dengan orang atasan. Bagi sikit duit berim, bagi duit sikit, kita kata bagus. Padahal yang dibagi tak setimpal, sepatutnya lebih kita dapat. Ataupun dia bagi kepada kita sikit, nanti dia naikkan harga barang ni, dia macam-macam politik jahat yang dia orang buat ni, politik yang jenis jahat. Politik yang dia belajar daripada guru besar dia itu Firaun Yahudi tadi. Yahudi ambil pada Firaun kan. Ni dia membodohkan manusia dengan upah-upah ni tadi. Jadi jangan salahkan mereka. Engkau ada keakuan diri pergi upah, kau tanyalah duit daripada mana kau bagi ni. Tak? Dia bagi kita duit supaya kita dapat terus merelakan apa yang diambil yang lebih besar pada kita. Itu sebenarnya muslihat-muslihat, sihir-sihir, silat mata mereka. Ya. Ni sejak dulu lagi ada. Ada. Bukan kata tak ada, makin teruk. Jadi nak ubahkan dia tak lain. Mahdi. Dapat petunjuk Allah, memberi petunjuk. Cari orang yang begitu. Yang betul-betul kenal diri, kenal Allah. Dia tidak takut siapa-siapa pun. Dia hanya takut betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini bukan perkara yang main-main. Ini perkara betul-betul amalan-amalan yang Allah Ta'ala nak tengok pada kita. Potongan tonggik, solat bagus. Kau puasa bagus. Kau pergi haji tiap tahun bagus. Kau pergi umrah tiap-tiap bulan bagus. Kau bawa orang 100 orang, 200 orang pergi umrah melakukan haji. Kau bagi duit kau. Tu bagus. Tapi Allah syaratnya bagus kau tu tadi, syaratnya harus kau kenal aku. Tapi kalau tak kenal aku, bagus kau tu hanya dapat di dunia. Bagus kau tu seperti orang yang bukan Islam juga. Orang bukan Islam juga bagus juga, ada yang begitu. Tapi dia hanya sedapat di akhirat nanti dia tak dapat apa bukti dia? Dia buat sesuatu, dia imbalannya dia. Orang puji dia, dia bawa orang pergi umrah 100 orang. Dia pujian orang tu dia rasa makanan. Dia tak nampak duit yang aku bagi ni bukan duit aku, ya Allah. Orang ni tak pernah pergi haji, tak pergi umrah, aku bagi, ya Allah. Sebenarnya engkau bukan aku, ya Allah. Hilangkan, ya Allah. Jangan rasa keakuan. Itu sebenarnya amalan itu amalan soleh. Ini tidak kau bagi sesuatu beri bagi apa? Supaya engkau ada sesuatu. Itu makna bukan amalan soleh. Allah tahu. Nanti jangan sampai nanti kat pada masa, mengapa kitab baik aku tak ada, ya Allah? Kitab jahat aku banyak tak habis-habis. Sebab kat dunia kau dah dapat. Kau berbuat bukan kerana aku, macam itu. Tak bertulis dia. Jangan menyesal lah. Nak bagi hidup balik tak boleh. Tempat sana tempat pengiraan pembalasan, bukan beramal lah. Di dunia yang sekejap ni tadi, janganlah kita jualkan untuk akhirat yang berkekalan. Dunia sementara kejap je, tak besok lusa mati dah. Apa yang kita nak bawa? Kalau tak kita kenal diri, kenal Allah, tak ada apa benda. Nak bangga dengan amalan kita. Siapa yang bagi kita kudrat untuk buat amalan? Ini yang sekarang ni pendakwa-pendakwa kita ni
Tak bawa betul-betul masyarakat kita seperti Rasulullah. Ridha Allah dulu. Kenal Allah dulu. Baru jannah. Gitu ni. Allah pun kata, innal lazina amanu. Allah kata, kenal aku dulu. Yakin, meyakini bahawa engkau tak ada yang ada. Setiap apa abdi engkau tu ada aku yang menjuruh. Bukan engkau melakukan abdi. Tapi akulah abdinya tu. Bukan engkaunya Tuhan abdi mengaku. Bukan engkau tu. Abdi tu aku yang mengabdikan diri kepada aku. Kerana aku memberi hidup kepada engkau, kudrat pada engkau. Jadi aku yang mengadi. Tidak aku jadikan jin dan manusia abdi. Maknanya tidak, kau semua tak mengatakan abdi. Tetapi abdi yang kau buat sebenarnya akulah yang mengabdikan kepada diriku. Faham baik-baik molek-molek ni, supaya kita tak tersesat. Alhamdulillah. Syukurlah kita kepada Allah SWT. Di penghujung zaman ni masih Allah bagi kepada kita yang sedikit, yang Allah Ta'ala kata dianggap asing, baru untunglah kita. Alhamdulillah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Kita minta Pak Lang dan juga Syekh Latif dan Syahid juga yang lain-lain untuk memberikan lagi pengupasan dan juga rasa bagaimana nikmatnya duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT yang menggunakan berbagai nikmat, berbagai kurniaan, memberi hidayah, taufik penuh dan inayah pada kita semua dan mengatur menyusun kita semua berada di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang bahagia ini, dan juga kita dapat bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur yang mana pembimbing rohani kita menekankan banyak perkara, banyak bab lah, yang mana kehidupan kita ni pun pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hidup, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hidup. Allah SWT yang memberikan kehidupan. Sebenarnya kita ini tidak ada. Kita kena matikan diri kita sebelum kita mati. Itulah yang kita nak sangat hendak sangat, supaya kita dapat supaya Allah SWT bagikan hidayah tu. Kita dapat matikan diri sebelum dimatikan oleh Allah SWT. Sebelum kullu nafsin za'iqatul maut tu. Masya Allah. Apabila kita dapat matikan diri sebelum mati yang sebenar tu, maka kita akan mendapat merasai barzah yang Ustaz katakan tadi ni, pemisah di antara kehidupan dengan kehidupan kita dengan Allah SWT. Itulah kita nak yakin, nak kenal diri, kenal Allah SWT. Bila kita dapat kenal diri dan kenal Allah SWT, maka barulah kita akan dapat hakikat tu. Hakikat hakul yakin, yakin yang sebenarnya. Jadi kita nak kena mengesahkan Allah SWT dengan sebenar-benar keesaan, sebagaimana Allah SWT mengesahkan dirinya sendiri, mentauhidkan Allah SWT, beribadah, mengesahkan ibadah dan segala yang kita lakukan ini adalah dengan pemberian kurniaan daripada Allah SWT. Jadi banyak lagi yang kita nak kena belajar lagi dan lagi, dengar lagi dan lagi. Dari segi pemerintahan dan sebagainya tadi ni, Masya Allah, kita nak menasihati, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Macam Ustaz kata tadi, dengan kasih sayang. Kita nak ajak dengan kasih sayang, dengan nak bagi tahu dengan kasih sayang, supaya semua dapat mentauhidkan Allah SWT. Kita sendiri, keluarga kita, jiran-jiran kita, masyarakat kita, seluruh pemimpin kita, rakyat Malaysia dan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kepada hari kiamat, supaya semua yang dapat kenal diri, kenal Allah SWT. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi insya-Allah sedikit kongsian pada malam ini daripada saya, insya-Allah, dan saya tangguhkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa wa bil fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya, rahmatnya dapatlah kita bersama-sama diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis talk kenal diri, kenal Allah pada malam yang mulia ini. Disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dialah yang memperjalankan kita. Kita tak ada daya upaya. Sahabat saya bekerja petang tadi pun kerana Allah memperjalankan, bukan dia. Dia pun, kita ni, inilah perkataan yang nak elakkan, inilah pelajaran dia. Inilah pelajaran dia. Saya sentiasa bermuzakarah dengan sahabat saya benda-benda macam ni. Walaupun saya cakap, walaupun seorang sahabat, tapi apabila sentiasa dengan WhatsApp ke, bertemu di hadapan ke, bersemuka ke, tapi apabila benda tu berjalan, dikira majlis Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita hebat, tak. Itu sebenarnya didikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Syazil beritahu sebelum nasihat yang diberikan pada malam tu, dia menyatakan bahawa kita kena merentasi yang mana sebelum Allah Taala didik kita ni, kita kena merentasi apa yang Allah Taala aturkan itu. Kita kena redah benda tu. Redah tu apa? Tak ada keakuan diri kita, yang ada hanya Allah. Perbuatan tu yang dikatakan kesucian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita boleh cakap. Saya pun malam ni nak cakap pun tak ada apa nak apa, ada idea apa pun, saya tak ada apa. Tapi itulah Allah Taala suruh cakapkan apa yang dilintaskan. Lintasan daripada khatir rabbani. Jadi bukanlah terus kenal Allah, terus kita bercakap ni daripada Allah ni, bukan. Bukan. Kita memang kena menelisik dulu dari dalam ni. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Memang ada peringkat dia. Memang peringkat tu kena merentasi benda tu. Yang dikatakan kenal diri, kenal Allah ni. Jadi teringat saya tadi punya maklumat di taman ni, di Taman Melati ni. Maklumat berkenaan dengan tiada bekalan, putusnya bekalan air. Dapat maklumat tu semalam. Terputusnya bekalan air. Tadi pun saya ada WhatsApp sahabat saya tadi di Padang Malang, Kuala Lumpur, di Gombak, sahabat saya. Saya nyatakan bekalan air terputus tu, itu pelajaran sebenarnya. Nampak tak? Saya, itu je yang Allah telah letakkan tadi. Tadi bekalan air. Tapi apa yang kita nak nampak bekalan air terputus tu? Kita nampak persiapan kita apabila kita dah tahu maklumat tu, besok tak ada air daripada pukul 12 sampai kepada pukul 12 malam. Contohnya. Jadi kita buat persiapan, ambil air apa, simpan air dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kita gunakan buang air besar, ambil wuduk, apa tu, ada basuh pinggan dan sebagainya. Mesti ada bekas-bekas yang kita nak letakkan untuk simpanan air tadi, bekalan air yang terputus tadi tu. Nak menunggukan kepada 12 malam ni contohnya. Itulah yang dikatakan persiapan kita, dalaman kita ni. Mahdi yang Syazib berkata tadi, Mahdi dalaman ni. Siapa pun, kau agung, kau pemerintah ke siapa, ini yang perlu ada. Tak ada payah kita. Kita besar mana kalau kata paling besar, apa yang paling besar kat dalam dunia ni? Pemerintah yang paling besar kat dalam dunia ni siapa dia? Kan? Kena ada benda ni, walaupun dia bukan Islam sekalipun, dia pasti dia kena ada benda ni. Tapi peringkatlah, kalau bukan Islam tu ada peringkat dia masuk Islam dan sebagainya. Tak apalah. Tapi benda ni kena kenal akan sang pencipta tu, pasti dia akan kuat. Semua kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasai mati. Barzah, pemisah. Tapi mati sebelum mati, yang kita hidup di dunia ni, kena yang dikatakan kenal akan sang pencipta. Macam mana kita nak hadapi alam barzah kalau kita tak ada ni? Tak kenal sang pencipta, dia menciptakan kita, tak kenal akan dia. Tak kenal akan sang pencipta. Ini yang paling penting sekali ni. Sahabat-sahabat saya mohon supaya saya WhatsApp tadi anak buah lama saya, supaya benda ni dilihat agar menelisik dari dalam. Saya tak ada apa pun. Kalau saya ni ajar engkau orang dulu, masa engkau orang mula-mula masuk servis, kursus induksi dan sebagainya, saya tak ada apa saya nak cakap. Apa yang saya berikan itulah adalah untuk dalaman kita, untuk menjaga keluarga kita dulu, mak bapak kita dan sebagainya. Itu saya cakap. Sahabat saya di yang duduk di Taiping tu, bapak dia sendiri pun sahabat saya dulu, di pasukan lama dulu. Tapi yang anak dia pula yang jadi
anak buah saya pula. Itu, tapi alhamdulillah itu semua didikkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu daripada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan, kita bukan nak ada, itu saya cakap. Yang ni dan sahabat saya juga yang lain. Ini saya cerita bukan nak like, nak subscribe, bukan. Tuan-tuan jangan risau. Apa yang diperkatakan oleh guru pembimbing orang ni tadi, jangan dirisaukan. Itu semua datang daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang boleh menghalang. Tak ada siapa. Saya bukan cakap saya berani, tapi kita itu datang daripada kalam Allah. Kami bercakap bukan atas hawa nafsu. Wa ma fa'altu an amri. Kami bercakap bukan kehendak kami. Kami nasihat bukan kehendak kami. Tapi itulah nikmat mubasyiran wa nazira yang Rasulullah SAW beritahu ni. Engkau kena dapatkan ni. Kau kena dapatkan ni. Saya baru ni dua kematian yang berlaku yang terdekat, orang yang saya kenal. Orang kampung saya satu, kawan kepada sahabat saya satu, melalui status WhatsApp saya tengok. Dan saya bertanyakan, dia meninggal sebab apa? Kalau saya cakap meninggal sebab besin, orang marah saya tak peduli orang nak marah saya pun. Kan? Dia tak sakit apa sebab dia ni. Memanglah mati tu pasti. Tapi ingat racun-racun Yahudi yang dia disuntik tu kenalah orang kata tu naturalkan balik. Kan? Mati kau pasti ialah kau berserah kepada takdir. Mana boleh? Maknanya kau salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala letakkan gerak ni daripada kalam sahabat aku tu, datang daripada Allah tu. Jadi aku kena natural kembali. Itu kalau kita memandang Allah dahulu. Kan? Saya terpulang, saya cakap. Saya bukan cakap ni atas dasar hawa nafsu saya. Siapa yang dah kena suntik tu? Inilah. Naturalkan balik. Dah ditipu. Itu dia cakap tadi. Dah ditipu banyak kali. Kan? Komunis Jepun dan sebagainya. Kalau kita tengok cerita, Jepun mendarat di Kota Baru. Kan? Itu ditakut-takutkan. Kan? Pancung apa dia. Inggeris datang. Macam cerita Mak Kilau tu kan. Inggeris tiba-tiba datang satu kampung, Tembeling, Pahang. Kan? Apa sebab engkau nak pergi kampung Melayu, kampung orang Melayu, kampung orang Islam? Kan? Apa sebab? Kan? Siapa yang memberontak, siapa yang bersuara, kan? Dia adalah dianggap pemberontak. Apa ni? Engkau datang kampung orang, kau cakap dia tu pemberontak kalau dia bersuara. Samalah yang Mak Kilau dulu. Samalah kami ni. Kan? Apa sebab? Inggeris, Yahudi, laknatullah tu. Ni, tu saya cakap dengan isteri saya, cakap, Inggeris datang ni bukan kosong-kosong datang kat Malaysia ni dulu. Atuk nenek kita dulu. Bukan datang kosong-kosong. Saya bukan nak rendahkan siapa-siapa, tapi atuk nenek kita pun tak ada. Tapi alhamdulillah atas walaupun orang tak mampu nak ada yang di kalangan sebahagian dengan Mak Kilau, dan ini cerita pasal yang di Tembeling tu lah. Di Mak Kilau dan sebagainya, orang-orang itu pengikut-pengikut terlalu sedikit, illa qalila yang nak mengkaji ilmu roh ni. Dalaman kita ni, kita nak dengan Allah terlalu sedikit. Sebab tu orang-orang kampung tu senang je, tali barut mudah aja. Rasulullah SAW apabila dia tahu orang munafik dekat dalam kubur tu, Rasulullah kata apa? Masukkan ya Allah besi di dalam lubang mata beliau. Masukkan besi yang menyala, yang panas dalam lubang telinga beliau. Jadi itu Rasulullah berdoa di situ. Jadi para sahabat tadi, Rasulullah tu orang munafik tu. Rasulullah terus cerita balik yang bab saya cakap tadi tu. Rasulullah sendiri pun yang orang munafik ni, Rasulullah doakan yang begitu. Pasal apa? Inilah. Ini yang berlaku sekarang ni. Jadi kita ni kena bangkit ni bukan nak berperang, tapi kita nak kena berperang dalaman kita ni. Kuatkan kita kembali kepada Allah SWT. Belajar ilmu, kenal diri, kenal Allah. Saya seru kepada kawan-kawan saya, sahabat saya, anak buah saya yang saya cakap tadi, dan kawan-kawan saya yang baru mendengar YouTube ni, apa yang saya nak cakapkan? Inilah yang dikatakan, carilah pembimbing rohani. Cari pembimbing rohani, minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cari pembimbing rohani untuk apa ni? Mentalkinkan la ilaha illallah. Ada nasihat-nasihat daripada beliau. Ada nasihat-nasihat beliau, yang dia tahu, yang dikatakan ke depan ni macam mana, sulitnya kualiti kita ni macam mana, dia tahu sendiri. Jangan main-main dengan orang mukmin, dengan ahli Allah ni, jangan main-main. Ada lagi
Jangan main-main, jangan cakap tak ada. Dulu boleh lah engkau orang yang dah meninggal pun ada pemimpin-pemimpin yang dah meninggal. Dulu boleh lah. Yang dulu-dulu yang saya cakap yang dekat Tembeling ni contoh Dulu boleh tali-tali barut ni cakap ni ni pemberontak ni. Sekarang ni zaman yang dikatakan inna fatahna laka fatahan mubina. Kemenangan yang nyata Allah dah letakkan. Jangan beliau berani-berani. Jangan korang berani-berani. Nak memerangi wali-wali Allah. Saya tak heran. Seperti mana yang saya perbincangkan, bukan saya memberi persoalan semalam. Jadi apa yang kita nampak ada baik dan seperti dia cakap tadi, ada baik ada buruk. Kan cerita mana pun kalau dalam filem mesti ada baik ada buruk. Tapi kita nampak itu penceritaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah bila kita dengar ini, dengarlah dengan pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak kita rugilah. Kita rugi, kita berada dalam kerugian. Kita dah ada dalam kubur, kan? Dalam kubur, apa yang kita nak bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang kita nak bawa? Kalau hidup kita sendiri pun, kalau dekat dah kena enjet sekali pun tak nak naturalkan, dia tak nak percaya apa orang sahabat-sahabat cakap. Kan contoh, nak naturalkan balik, minta maaf cakaplah. Kau nak jawab apa kat dalam kubur tu? Kan? Ini itu cakap. Ini saya cakap. Kenapa saya tegaskan macam ni? Supaya pentingnya benda ni. Supaya pentingnya ni kenal akan Sang Pencipta ni. Cakap. Apa dia punya solusi dia? Inilah kenal diri, kenal Allah. Kan? Saya cakap pun saya tak mampu juga. Saya pun masih lagi memerangi dalaman saya ni. Mementingkan dalaman ni. Pentingnya dalaman ni, itulah betul. Ditegaskan supaya pentingkan benda ni. Jadi itulah kehidupan kita. Bawalah, jangan risau, jangan takut. Jangan risau. Kita ada Allah. Seperti Mak Kilau cakap, kita ada Allah. Takkan kita nak duduk diam je. Kita kena perangi betul-betul ni. Pasti yang luar, insya-Allah Allah Taala akan perlihatkan dan Allah Taala akan teguhkan kita. Hizni, la ilaha illallahu hizni, pembenteng. Tak ada lagi keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Kau jangan main-main dengan orang mukmin. Saya cakap atas dasar yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya membakar semangat-semangat sahabat-sahabat dan pendengar-pendengar YouTube ni. Jagalah sebenar-benarnya istiqomah dalam ni. Cari betul-betul. Nak cari macam mana? Buatlah semaya istikharah, insya-Allah akan dapat, insya-Allah. Itulah nasihat daripada saya, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rahmanirrahim. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dapat hadir pada malam ni dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur alhamdulillah. Pentingnya ilmu kenal diri, kenal Allah Taala ni, kita supaya kita nak mengamaliahkan untuk harian kita. Setiap hari kita kena selalu mendengar kalam-kalam daripada mursyid kita, yang mana yang kata ilmu kenal diri, kenal Allah ni, yang mana kita cerita dekat kawan kita kata ni ilmu yang pelik, yang dianggap asing, yang dia tak pernah dengar ilmu ni. Memang jarang-jarang didengar oleh kawan-kawan tempat kerja ke, di mana-mana ke. Kita jarang dengar ilmu ni. Lepas tu kita pula dianggap sesat sebab kita menceritakan kenal diri, kenal Allah Ta'ala. Sedangkan ilmu yang kenal diri Allah, kenal Allah Ta'ala ni ilmu yang wajib, yang kita kena tahu untuk kita nak bawa ilmu, kita nak buang keakuan kita, keakuan yang kita selalu kita rasa kita yang buat, kita rasa kita yang segala-galanya kita buat, padahal itu semua sifat keakuan kita. Kita tertipu dengan sifat keakuan kita. Jadi itu je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah diberi kezinan oleh Allah untuk berada dalam majlis talk, majlis untuk mengisahkan dia. Jadi syukur alhamdulillah.
dapat berbincang, dapat mengenal dia dengan lebih dalam lagi. Jadi sebab kalau tidak dibincangkan dalam satu hari, hati itu dah mula nak meliar balik. Jadi itulah sebabnya perlu ada majlis seperti ini, di mana dikumpulkan kami semua untuk terus pasakkan dalam hati Allah itu Esa dan kita tidak ada daya upaya langsung. Dewasa ini yang selalu saya teringat, saya teringat bahawa mak bapak terlalu ingin nak memberikan kekuatan ataupun dipanggil jati diri pada anak-anak. Jadi biasanya yang mereka buat adalah untuk menghantar mereka ke camp motivasi. Bila masa cuti sekolah, berebut nak mencari di mana camp yang terbaik untuk mendidik ataupun untuk menjatikan diri. Jadi kepada mereka yang ingin diri mereka ataupun anak-anak, saya sarankan pergilah cari ilmu kenal diri, kenal Allah. Sebab di situ ditekankan apakah hala tuju hidup. Hala tuju hidup kita adalah untuk mengesahkan Allah. Sebab kalau tak pergi kepada ataupun tidak mencari ilmu kenal diri, kenal Allah, lain yang dititik beratkan, lain yang ditanamkan. Sebab itu jati diri dia lari daripada yang sepatutnya. Kalaulah seseorang itu mencari ilmu kenal diri, kenal Allah, insya-Allah hala tuju mereka tidak akan terpesong. Hala tuju mereka adalah mengesahkan Allah dan mereka tahu bahawa mereka berasal daripada mana. Mereka tahu bahawa tubuh mereka ada dua, zahir dan batin. Jadi yang mana yang patut dititik beratkan? Adakah zahir atau adakah batin? Jadi hanya dengan mencari guru mursyid sahaja masalah jati diri dapat dihilangkan. Jati diri dapat dipertingkatkan. Jadi alangkah baiknya kalau setiap orang Muslim ditanamkan dengan ilmu kenal diri, kenal Allah. Sebab pasti sekiranya mereka benar-benar mendalami, mereka pasti takut. Sebab dah kenal Allah, jadi mereka pasti takut dan mereka akan menjalankan amanah hidup yang diamanahkan ke atas bahu setiap orang yang mukallaf. Jadi bila setiap orang takut dan menjalankan amanah, tentu Islam itu terbela. Dan mereka pasti akan menjadi seperti lebah, memberi rahmat kepada sekalian alam. Tetapi bila agama diusik, pasti mereka akan pertahankan. Tentu tidak berani orang Yahudi dan sebagainya untuk merosakkan Islam itu sendiri. Jadi itulah perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan keizinannya saya dapat hadir kuliah pada malam ini. Sedikit perkongsian daripada saya berkenaan dengan satu kisah daripada tadilah saya baru tengok daripada salah seorang ustaz. Dia menceritakan kisah ni berlaku pada tahun 2005 lah, macam tu. Dia masa tu dia pergi buat haji dan dia kata dia kagum dengan seorang jemaah ni yang begitu kuat ibadah dia. Jadi
di sebalik kisah tu saya pendekkan cerita. Lelaki ni dia katanya mendapat diberi hidup yang kedua. Maksudnya cerita dia masa zaman dia muda tu, dia hampir nak digantung lah ke tali gantung. Kisahnya berlaku di Perlis. Dia buat menjual, dia ambil beras dekat padang besar, dijual kat sekitar Perlis. Dan suatu hari sahabat dia ni suruh dia ambil ganja dekat seberang sana lah, seberang sepadan tu. Jadi dia ni mungkin orang yang lurus lah. Jadi ganja tu dia letak atas beras tu macam tu je. Jadi masa dia pegang ganja tu, terus bahagian narkotik serbu dia terus tangkap lah, sebab benda tu dah ada kat tangan dengan sekelingan bukti. Dan di-charge, digantung mandatory lah, digantung sampai mati. Jadi semasa dia dalam sel tu, dia ceritalah banduan, orang kata banduan terakhir kan. Dia cerita masa tu hidup mereka ni tunggu nak mati lah kata. Jadi dia kata biasanya banduan akan digantung pada pagi Jumaat. Masa tu dia akan disuruh solat zikir, solat taubat semualah. Jadi dia kata masa itulah orang kata masa dia istighfar tu panjang, istighfar dia, Astaghfirullahalazim. Dia merintih merayu, dia tak mengharapkan pertolongan kepada sesiapa dah, ke mak ayah ke, pada orang lain ke, ustaz-ustaz, tak, dengan Allah semata-mata. Dia sebut subhanallah dalam maknanya masa tu hanya Allah yang dia nampak. Jadi dia cerita, dipendekkan cerita lagi, tiba-tiba ada derapan kasut ke sel dia tu. Dia kata adakah sampai dah masa dah? Dia bercakap-cakap lah, sebab biasanya hari Jumaat tapi hari ni hari Rabu. Jadi ketua penjara tu panggil dia. Dia tanyalah banduan ni, pakcik ni. Dia kata masa tu dia pemuda lagi lah masa peristiwa tu. Dia tanya, cik kenal ke Raja Perlis? Dia jawab, saya kenal lah, tapi saya tak pastilah Raja Perlis kenal tak saya. Jadi sebenarnya dia tak melawak pun, tapi pegawai penjara ketawa lah. Dia kata nak mati pun masih buat lawak lagi. Jadi alhamdulillah dia mendapat pengampunan Sultan masa tu. Dan di situlah dia dibebaskan. Dan itulah kisah dia. Jadi di sini kita dapat buat kesimpulan, bila kita ni mengharapkan semata-mata hanya pada Allah sahaja, insya-Allah Allah akan mendengar. Dan kami belajar ilmu ni bukan untuk digunakan masa sangat susah saja. Masa sangat ditimpa kesusahan baru kita nak kembali kepada Allah. Tapi Syekh kami ajar untuk kita amaliyahkan dalam kehidupan seharian. Maknanya 24 jam kita sentiasa mengharapkan Allah saja, tidak mengharapkan kepada makhluk. Jadi apa-apa bantuan, contoh macam hari tu saya diuji dengan kesakitan, kami juga dididik untuk orang kata menikmati sakit tu. Ingat Allah dulu. Jadi sakit ke sihat ke semua tu nikmat. Jadi bila kita menghadapi situasi macam ni, rasa tenang sajalah, tenang berkehidupan dengan dia. Jadi di sebalik apa yang saya perkongsikan ini, talk yang kami hadiri yang tidak jemu-jemu diberi oleh guru pembimbing kami ni untuk melatih kami, menarik hati kami untuk sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam dan sentiasa menafi diri kita ni, apa yang kita buat bukan kita, semua kudrat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan kami terus istiqamah. Itu saja perkongsian saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh tadi sahabat-sahabat, teman-teman kita, saudara-saudari kita.
Pak Lang, Syekh Latif, Syahid, Ustaz dia, Lepas dia, Rozi, semua tu tadi daripada Khatir Rabbani, kesuciannya tadi, peringatan ni nanti. Kalaupun kita tak boleh faham, satu hari nanti pasti Allah akan bagi kefahaman. Tetapi jangan sampai kefahaman itu ketika waktunya baru kita teringat, oh Pak Lang ada bagi tahu, oh Syahid, oh Syekh Latif, oh Puan Salifah Sa'diyah ada ingatkan, oh Puan Rozi ada ingat. Jangan sampai baru nak sakaratul maut sampai baru kita nampak, oh peringatan ni tadi. Jangan sampai sakaratul maut baru kita nak pakai peringatan, tak guna dah. Benda tu akan datang juga nanti. Baru kita tahu kasih sayangnya orang yang sampaikan. Betul-betul nakkan kita ni dapat Allah Ta'ala, selamat bersama Allah. Bukan dia suruh berpegang pada sesuatu selain Allah. Walau satu ayat. Tak. Siapa yang punya ayat tu? Siapa yang bagi kita rasa hidup tu? Di situ kita suruh beriman betul-betul seperti mana Nabi SAW. Bukan disuruh mengucap ya para sahabat. Ucapkan asyhadu an. Bukan. Sahabat tu dah melihat dulu dah. Meyakini dah Rasulullah tu tak ada keakuan diri dah. Maka disuruh supaya menghilang tak ada keakuan diri mudah bagi sahabat. Sebab dia yang meyakini dah. Nabi tu sendiri dah bawa tak ada diri dia yang adanya. Dia dah bawa meyakini, mengimani dah. Baru sahabat bila disuruh. Tak suruh pun sahabat. Sekali dia ucap sampai bila dia pegang. Cuma disebut tu untuk mengingatkan balik. Tapi sebenarnya dia terus menerus. Terus berpegang, mengimani. Menyebut tu lain. Kebanyakan daripada kita menyebut sebelum kita belajar mengenal diri, mengenal Allah dulu. Kita memandang kepada banyak bilangan sebut. Tapi Allah tu tidak mandang situ. Bukan Allah tak suka, tapi Allah tak pandang situ. Allah tengok dalam kamu tu tadi. Dalam kamu faham ke tak faham aku tu? Apa yang kau sebut banyak-banyak, kau tak faham pun Allah kata, belum lagi. Masih kau menyebut la ilaha illallah, masih kau tak amanah. Masih lagi engkau ni menyebut nama Allah tadi, engkau masih lagi engkar. Masih ada keakuan diri lagi. Masih ada lagi sifat-sifat mazmumah. Maka engkau belum menyebut betul-betul lagi, kata Allah Ta'ala. Kalau betul-betul engkau menyebut, engkau mengimani dulu bahawa kesucian tu dulu. Iaitu kesucian tu dah dimaksudkan oleh Rasulullah. Kesucian tu Allah menyucikan. Iaitu tak adalah keakuan diri, itu tandanya. Tak ada berbuat tu kata Nabi Hidayat atas kemauanku. Melainkan bestnya kemauan Allah tu tadi. Aku tak mahu kemauan. Kemauanku rosak. Kemauan Allah yang aku pegang. Beribu tahun Nabi Hidayat pegang. Tu tadi. Jadi dia menyaksikan sendiri. Bahawasanya semua sekian alam ni tak ada daya upaya. Melainkan kisah-kisah yang Allah Ta'ala nak ceritakan. Baik buruk. Itu. Mengindahkan dengan itu tadi. Jadi bila duduk di situ saya cakap tadi. Baliklah. Apa pun daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lot. Semuanya ada atas cerita-cerita yang Allah Ta'ala nak ceritakan dalam tu. Dan bagi orang yang beruntung, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang Allah Ta'ala bagi nikmat iaitu hilang keakuan dirinya. Para Rasul, para Nabi, para Wali, Allah arifin billah. Mursyid. Itu semua dia memperjalan. Bukan ghairil maghdu, iaitu orang yang akuannya tadi meninggi. Hingga dia mensekutukan Allah dalam segala hidupnya. Dia solat juga. Solatnya tu mengharap kepada, bukan kepada wajah Allah, tetapi apa imbalannya. Pasti ke ya Allah aku solat ni kau dapat jauhkan pada neraka? Ya Allah. Itu mencabar Allah. Bukan saya cakap tak boleh minta. Boleh. Tapi kena faham dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta hasanah di dunia. Hasanah tu apa? Hasanah tu adalah kita minta kebaikan yang mana kita buat kebaikan, kita tak merasa hasanah tu dari kita. Sebaliknya, itu di dunia lagi kita minta gitu. Wa fil akhirat. Di akhirat juga kita bukan nak imbalan apa, kita nak hasanah juga, iaitu kebaikan yang siapa memberi kebaikan aku dihitung.
Bukan hitungan kebaikan yang kita buat. Tapi apa atas aku kau beri kepada aku kebaikan yang aku buat, engkaulah sebenarnya yang melakukan itu tadi. Wa fil akhir tu asad wa qina azaba fakina azab. Kita minta dijauhkan azab, jangan ada lagi rasa akuan diri. Jauh, minta dijauhkan. Di dunia lagi kita faham doa tu. Itu sebenarnya apa pun ayat-ayat Allah, sikit pun kita berpegang, selamat kita. Itu saya cakap huruf alif je. Tak payah banyak-banyak lah. Bukan saya cakap tak boleh mengambil ilmu lah. Satu je huruf alif kita pegang, huruf alif tegak sentiasa mengesahkan Allah. Jangan tombang-tombang. Boleh jaga? Itu aja jaga. Kalau kita ambil banyak-banyak tak boleh jaga, buat apa? Dia yang sebenarnya satu je titik tu kita nak sikit. Ya, dapat sikit tu tadi. Kita beramal dengan wa may yattaqillah ayaj'al lakum makhraja wa yarzuqhu min haitsul. Kita pegang tu sikit ayat akan bawa dalam kehidupan kita mengesahkan Allah. Dia kata takwa. Bukan bersandar pada ayat, bersandar pada maksudnya tadi. Maksudnya Allah suruh serah diri kepada Allah, jangan ada keakuan diri. Nampak? Kembali apa ayat Allah pun ajakkan mengesahkan, jangan lari tajuk lah. Kalau kita baca Quran, kita tak dapat ahli tajuk, kita terus nak keakuan diri, itu yang kata ni. Berapa ganjaran ya Allah, satu huruf 10. Berapa banyak aku baca ni Allah kau nak bagi? Boleh ke kira ni? Ya Allah, dengan Allah berkira gitu. Allah pasti akan bagi. Dan engkau jangan mengungkit-ungkit, jangan mengingat-ingatkan Allah. Allah tak pernah mungkir janji. Kau dah tahu itu terus. Tapi Allah lebih nak lagi, jangan sampai Quran itu melaknat engkau sebab engkau membaca huruf alif aja engkau tidak tahu di mana letak di batang tubuh untuk diamaliakan dalam kehidupan. Huruf alif tu akan menghina engkau. Mengapa engkau baca aku tak kau gunakan? Mengapa engkau ada kereta engkau tak gunakan untuk pergi ke pejabat? Tahu orang kata bodoh dia ni dalam kaki, kereta ada. Itu jangan sampai jadi Quran begitu melaknat kau. Mengapa tak digunakan ke jalan mengesahkan Allah? Nak banyak-banyak ke mana? Ilmu Allah tak akan habis-habis. Kau sebenarnya nak bangga-bangga kau banyak. Kau tinggi. Bukan saya kata tak banyak. Tak boleh belajar. Belajarlah banyak-banyak. Tapi harus berpegang kepada siapa yang punya ilmu. Kita tidak ada ilmu. Apa yang ilmu pada kita itu adalah dari Allah untuk mengesahkan Allah. Bukan memangga diri. Ini yang disalahpahamkan oleh umat kita pada zaman ni. Yang Nabi menangis lihat kita ni. Jauh kefahaman kita tentang Al-Quran ni. Jauh sangat. Jadi bagaimana supaya jangan kita fikirkan, kita fikir tak perlu kita nak jadi ustaz, nak belajar universiti baru kita nak faham Al-Quran. Cukup huruf alif kita tahu, kita belajar, pegang nafas kita turun naik Allah 24 jam jaga. Tu. Cukup jaga satu kereta tu huruf alif tu. Jaga turun naik tu. Banyak-banyak kereta, ke mana pun kita pakai kereta apa jenis pun tetap juga mengesahkan Allah. Banyak mana pun ilmu kau akan ditanyai ke mana gunakan mengesahkan Allah, lulus. Tapi kalau banyak kita tak tahu nak mengesahkan Allah, itu akan dikatakan tadi oleh Allah SWT, Quran tu sendiri tak menyetujui orang yang simpan kalamku tapi tak digunakan. Maka tak bercahayalah Al-Quran tu dalam diri sebab tak nampak pahaman sulu Allah Ta'ala pada ayat tu. Itu minta maaf saya cakap, kembalilah betul-betul. Saya banyak nak ucap nanti takut banyak nanti nampak timbul kesalahan. Padahal saya tak suka nak mencari kesalahan. Kita sama-samalah. Kenal diri, kenal Allah, kita tahu banyak salah kita. Banyak minum, makan, berdiri, duduk, bangun, tidur, nak tidur pun salah dah kita. Tak berakhlak dengan Allah baru kita tahu. Tapi kalau tak belajar kenal diri, kenal Allah, mana kita tidur lantak lah. Nak bangun apa-apa benda nak ingat kita tahu. Ganjaran upah. Kita tak nampak kita ni sentiasa dengan Allah. Bukan kita. Allah tu sentiasa dengan kita tak ada. Faham tak? Walal akhiratu khairun laka minal ulba. Akhirat tu Allah Ta'ala tu lebih mustahak. Tu jangan lepaskan. Dan juga Allah Ta'ala ma wadda'aka rabbuka wa ma. Tak pernah aku tinggalkan dan tak pernah aku berpaling. Allah tak pernah berpaling. Sentiasa dia menghadap kita dengan wajah. Kita mudah orang silap kita pandang paling. Orang tu ngisap dada ke, orang tu sampah masyarakat, dia punya moral dia teruk. Kita langsung tak nak pandang. Ya Allah. Allah terus tak berpaling. Kau buat maksiat macam mana? Allah sayang pandang. Obahlah. Malaikat nak cabut nyawa nanti dulu. Belum waktu dia, nanti aku tetapkan. Bagi peluang. Allah punya sayang kepada hamba. Kau buatlah banyak mana kau punya kesalahan. Allah bagi tangguh.
Jangan sampai pula nanti penangguhan Allah tu yang mahal, yang mahal tadi kita sia-siakan. Kita tak hargai tangguh Allah Ta'ala untuk kita bertaubat kembali kepada Allah, kenal diri, kenal Allah. Tu tadi ya. Sudahlah, kesian kita raja-raja memandang. Saya menangis, saya melihat raja-raja kita, Perdana Menteri, menteri-menteri kita dalam parlimen, saya tengok kesian. Tak jumpa lagi saya nak tengok diorang ni nak bawa, nak cerita kita kembalilah ni. Saya bukan makna saya nak duduk dalam tu, saya tak perlu. Tapi tak ada saya tengok orang yang dalam parlimen tu nak ceritakan tadi. Kita semua dalam ni silap semua ni. Kita tak tahu hala tujuan sebenar kita adalah mengesahkan Allah. Baru kita dapat membimbing orang lain. Kita ketua ni semua ni. Sampai ada ketua agung, ada menteri, semua ada. Tapi kita tak tahu nak bawa ke mana diri kita, macam mana kita. Sebenarnya kita tak ada yang dalam tu semua kata dia hebat dia. Wah Allah. Belakang menipu lagi, gini lagi, ya Allah. Cari jalan macam mana aku. Kita bagi rakyat gini, kita sapu lagi besar daripada rakyat punya harta. Pandai dia nak buat gitu. Itu dia belajar daripada dia punya tu. Dia punya penasihat utama dia Yahudi. Dah semenjak merdeka. Kita ni dah baik tentera, baik kesihatan, baik apa ni pusat kerajaan, apa saja semua dah di awal-awal lagi sebelum merdeka berjanji. Kau nak merdeka tak? Mesti ikut sistem aku. Jadi aku apa ni, dia orang ni keluar, British ni keluar, Yahudi ni keluar, tapi dia punya sistem berjalan. Berbanding Indonesia, dia betul-betul. Tapi keseduhan dia bersilap juga. Sebab dah memang berjuang betul merdeka tu, tetapi masih ada lagi unsur-unsur yang mengambil pendapat daripada dia punya pembesar menteri dia apa pun mengambil pendapat daripada nasihat daripada Yahudi ambil pada Firaun daripada Dajjal, iblis. Jadi dia punya sanad dia gitu. Ya, cerita yang Allah bagi sanad dia gitu. Kita punya sanad, kita nak sanad macam mana? Rasulullah terus Allah Ta'ala kan, sanad dia buang keakuan diri. Jangan cerita banyak. Aku sunnah ni lah, aku tak buat sunnah ni, aku ni wahabi ke, aku benda ni syiah. Tu tak boleh, jangan pandang tu lah. Tu cerita tu mesti Tapi yang kita nak bawa ni, itu ada tak? Tak ada, itu kita kena perangi. Bukan perangi dengan tombak ke apa, tapi perangi dengan ajakkan supaya mengesahkan Allah. Maksud Rasulullah tu, aku diutus untuk perangi manusia dengan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Mengucap tu mana apa? Pegang kepada, buang keakuan diri, mengesahkan Allah. Aku diutus. Gitu. Jadi kita tahu dah. Kita pergi siapa pun, dia Islam ke tak Islam ke, tak peduli. Kita jumpa dia, kita mengajakkan. Kalau kita jumpa dia, kau agama Buddha, aku Islam, tak boleh. Itu kita menyembah agama. Rasulullah tak buat gitu. Rasulullah menyembah Allah betul. Orang berbeza agama pun, sembah patung pun, tetap Rasulullah sayang pergi. Kalau tidak, tak Islam kita. Tak? Dia sebab tu dipanggil rahmatan lil alamin. Sekalian alam. Jadi kita nak bawa watak tu baru selamat. Kalau kita dok layan ni kejap ni betul ke tak betul, kita menjadi pening kepala. Silap kita termasuk dalam sekian alam tu tadi. Kita tak perlu masuk dalam. Kita duduk dalam sekian alam tapi sebenarnya diri kita dah tak ada. Yang ada hanya jadi kita perhatikan semuanya cerita-cerita dia, kisah-kisah dia. Dia nak ubah bukan kita, nak ubah tu Allah. Tu tadi. Jadi bila nampak macam kita nak ubah, sebenarnya bukan kita. Sebenarnya la ilallah dia juga. Jadi kita tak ada tekanan sangat. Ada tekanan tapi tak tekanan sangat. Senang kita tahu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita bagi tahu kebenaran yang Allah nak begini, kemudian itu terserah dia. Kita bersabar. Itu cara yang Allah Taala suruh. Bukan tak buat jadi keakuan diri kita dah. Sabar. Sentiasa dengan Allah. Dia Allah nak ubah tu semua Allah. Manusia tadi buat Rozi cerita dalam penjara nak kena apa. Dia sabar, dia istighfar pula, tak putus asa. Yakin pada Allah. Kita tak kena dihukum bunuh, tak yakin pada Allah. Bila nak kena macam tu baru maka tu kena belajar ni. Kita jangan bergantung pada diri kita. Kita ni memang mati, memang kita tak pernah hidup. Pastikan gitu.
Selagi kita rasa kita hidup, kita harus ingat kita mati ni. Apa yang hidup? Yang hidup Allah. Engkau Allah, bukan aku Allah. Yang ada hanya Allah. Semua ni tak ada. Itu cara nak selamat. Baru terwujud hukum baik dan salah dan baru terwujud hukum. Jangan duduk kat hukum dulu. Hukum boleh berubah nanti. Manusia yang akan adjust hukum nanti, Allah Ta'ala. Tapi kalau duduk dengan Allah, takkan boleh. Kita akan perbaiki sebelum hukum itu terjadi. Sebab itu cuma cerita Allah. Terima kasih. InsyaAllah saya cukup sampai sini dulu. Terima kasih banyak perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa'afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Salli ala sayyidina.